Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ahfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alaina qadir. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba wal kurna ya rabbal alamin. Allahumma ashfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hiqdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla Jalaluh. Masih lagi kita diberikan anugerah limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sama-sama kita boleh duduk di dalam majlis ilmu pengetahuan. Maka pada perjumpaan kita malam ini, betul dengan pusingan madah kita, iaitu madah mustalahil hadis daripada kitab As'ilah wa Ajwibah fi Mustalahil Hadis. Kita telah mengambilkan pada beberapa kali perjumpaan mari yang telah lepas, kita telah baca sampaikan kepada soalan yang ke-137, yakni ulama kita disoalkan oleh ummah, maka dia berikan keterangan kepada ummah daripada kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya, dia kata sebut akan ta'rif ulama bagi hadis asyaz. Hadis syaz ni macam mana, kita pun telah belajar di dalam perjumpaan kita yang telah lepas. Dengan kehendak Tuhan pada malam ini,
kita nak mari bicara pula soalan yang ke-138. Soalan 138, dia tanya, mal hadithul munkar? Apakah hadis munkar? Hadis munkar yang kita dengar terkadang alim ulama kita sebut di mulut mereka akan darajat hadis yang dihukumkan oleh warasatul anbiya terhadap hadis yang tertentu, katanya itu hadis iaitu hadis munkar. Hadis munkar. Apakah dia hadis munkar? Setelah daripada kita tahu hadis syaz, mari kita nak tengok pula pada malam ini iaitu hadis munkar. Hadis munkar ia kata jawab soalan 138, huwa ma khalafa fihi ad-dha'if ghairahu. Hadis munkar ni iaitu hadis yang dibawa datang mari oleh seorang yang dhaif, akan tetapi rawi yang dhaif itu yang dimenyatakan oleh ulama jarh wa ta'dil, dia bawa datang mari itu hadis tersebut menyalahi akan yang lain. Makna menyalahi orang lain. Orang lain di situ siapa? Makna orang yang siqah, orang yang dipercayai, orang yang diakui oleh ulama mustalah, ulama jarh wa ta'dil, kata seorang itu adanya sifat yang tertentu, boleh kita terima hadis daripada dia. Akan tetapi seorang yang dhaif ini, dhaif iaitu hafalan dia, ingatan dia, pahaman dia, cara pengajian dia terhadap syarat-syarat nak bawanya hadis Nabi tidak cukup, tidak memadai. Perkara ini dipereksai oleh ulama'il ummah dan diterimakan oleh a'immah, alim ulama kita semenjak daripada hari itu sampaikan kepada hari ini. Maka kesimpulan orang itu adalah orang yang dhaif, orang yang tidak cukup syarat. Dia riwayat hadis menyalahi orang yang cukup syarat. Maka rupa lagu tu hadisnya yang dibawa datang mari itu adalah hadis munkar. Hadis apa? Hadis munkar. Lagi kita akan tengok pada tempat yang lain tentang hadis munkar. Dia kata, nak tafsir pula, kata huwa ma khalafa fihi ad-dha'if ghairahu. Nak tafsir sikit, nak uji keterangan sikit di sini makna macam mana. Annahu idza kana hunaka, bahwasanya di sana seorang thiqah, anna hunaka thiqatan, orang thiqah, khalafa man huwa awthaqu minhu, dia riwayat hadis menyalahi orang yang lebih thiqah daripadanya. Riwayat hadis menyalahi hadis orang yang lebih thiqah daripada dia. Di sini ada dua orang. Yang pertama orang thiqah, yang kedua orang yang lebih thiqah daripadanya. Saya sama-sama ada buat misal, buat contoh, nak kita faham. Kata, kalaulah Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala riwayat hadis di dalam sunannya menyalahi hadis yang ada dalam Al-Bukhari, maka Imam Al-Bukhari lebih thiqah daripada Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Maka hadis itu dihukumkan oleh alim ulama kita, kata hadis yang ada dalam Sunan Tirmizi adalah hadis syaz. Walaupun sanad itu bersambung, walaupun Imam At-Tirmizi ada adalah,
orang yang beragama, bukan orang fasik. Walaupun Imam Tirmizi orang siqah, orang dhabt, akan tetapi hadis dia menyalahi hadis Bukhari, maka hadis Bukhari dibilangkan oleh alim ulama kita kata hadis syaz yang ada dalam Sunan At-Tirmizi. Seperti hadis dalam Sunan Tirmizi rahimahullahu ta'ala, Nabi SAW lari tak sewi puasa hari Sabtu. Lari tak mau nak wi puasa hari Sabtu. Ada dalam Sunan Tirmizi. Dan Imam Tirmizi hukum kata hadis itu hadis hasan. Tiba-tiba ulama ilfik, ulama fiqh, dia bawakan hadis itu, datangkan di dalam kitab fiqh. Kemudian didapati hadis dalam Bukhari, yang Imam Al-Bukhari satu hari itu isteri dia puasa hari Jumaat. Salah seorang daripada isteri Nabi SAW puasa hari Jumaat. Lalu Nabi SAW tanya seorang isteri dia itu, kata, mu puasa tak kemarin? Iaitu hari Khamis. Isteri jawab kata tidak. Dan mu niat ke tak nak puasa esok? Iaitu hari Sabtu. Lalu isteri dia kata, tak mau nak puasa esok. Nabi kata bukalah. Hadis tu ada dalam Al-Bukhari. Maka dalil daripada hadis yang ada dalam Al-Bukhari tadi tu, ulama dia kata hadis Al-Bukhari ni Al-Imam Al-Bukhari dia thiqah dan lebih thiqah daripada Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Dia thiqah lebih daripada Imam At-Tirmizi rahimahullah. Maka dihukumkan oleh ulama kata hadis yang ada dalam Tirmizi ni berlawan dengan hadis yang ada di dalam Al-Bukhari. Kalaulah Nabi itu semata-mata nak tegahnya tak sewi puasa hari Sabtu, bagaimanakah Bukhari ambil hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi tanya isteri dia, kata, mu nak puasa tak hari Sabtu esok ni? Isteri dia jawab, kata tak saya nak puasa. Nabi kata bukalah kalau gitu tak usah puasa. Apa fiqhul hadis, fiqh hadis yang dapat daripada hadis yang ulama kita istinbat daripada dalil tersebut? Narayak kata puasa hari Sabtu itu haram. Tiba-tiba mari dengan lari dengan cara putus, mana lari haram, tak boleh nak puasa hari Sabtu. Maka hadis tu adalah hadis yang syaz. Walaupun sanad dia bersambung, walaupun orang royak tu siqah dan adalah seperti Imam Tirmizi, akan tetapi apabila bab kita nak takdim, akan nak takdim Al-Bukhari. Itu satu jalan. Rupa nak nampak kata hadis syaz tu macam mana. Nampak tu tak? Hadis syaz tu umpama macam mana. Walaupun begitu, ulama al-fiqh, ulama al-fiqh ni, dia kata di antara hadis Al-Bukhari dan hadis Tirmizi boleh kita taufirkan, boleh kita capur. Boleh kita capur di antara dua tu. Makna kata hak Nabi lari tu lari infirad. Lari kita puasa hari Sabtu betul-betul. Adapun kita mengiringikan hari Sabtu dengan hari lain, tak apa. Tu makna kata boleh pakai dua-dua hadis lah. Nampak dah tu? Akan tetapi rupa dia, orang tanya hadis syaz ni macam mana? Sebagaimana Allah telah kemukakan sebentar tadi. Itu satu gambaran. Dan banyak lagi daripada gambaran-gambaran yang boleh kita itu tengok. Siqah sama siqah belaga dengan orang lebih siqah daripada dia. Ataupun orang siqah menyalahi orang ramai di kalangan orang siqah. Siqah lagi 5 orang ke 4 orang ke 7 orang ke, dia seorang riwayat hadis menyalahi dengan 5 ni. Maka hadis hak seorang ni orang panggil hadis syaz. Nampak tu dah? Orang panggil hadis syaz. Tu. Itu makna kata huwa ma khalafa fihi ad-dha'if ghayrahu, ay annahu idza kana hunaka thiqatan khalafa man huwa awthaq minhu. Lebih siqah daripadanya.
Maka alim ulama kita kata di sini kata ana fa haditsus thiqati yusamma syadzan. Maka hadis siqah yang menyalahi orang yang lebih siqah daripada dia ataupun hak ramai lagi daripada dia, daripada orang siqah belaka, dinamakan hadis tu panggil hadis syaz. Hadis yang ganjil, syaz. Hadis menyalahi. Jadi terpesong tubik luar. Nampak tak tu? Tu panggil hadis syaz. Tu natijah. Ini ittifaq mutbiquna ala hadhihi alqawaid, ala hadhihi alqaidah, di atas ini kaedah ulama semua. Utama ulama hadis lah. Sebab nak cara masalah hadis nak tanya dia, nak tanya ulama hadis, yang tanya ulama lain tak boleh. Nampak tak tu? Saya duk misal sokmo dah nak makan rendah pisang pergi kedai hak orang jual rendah pisang lah. Nak beli mah pergi kedai mah, nak beli baju pergi kedai baju. Ya gitu ya, sama-sama menega belaka. Akan tetapi berlainan midah. Tak sepatut kita tanya nak jahit baju macam mana kita tanya orang jual rendah pisang, tak boleh. Nampak tak tu? Tu cara dia tu kita kena faham jadi jelas supaya kita itu tidak jadi silap kacing dalam masalah faham. Maka apabila hadis orang yang siqah menyalahi orang yang lebih siqah daripada dia, tubik natijah hadis jadi syaz. Maka hadis orang yang lebih siqah daripada dia tu panggil hadis ke apa? Ni dia. Wa haditsus siqat yusamma mahfuzan. Makna kata hadis hak orang lebih siqah daripada dia dinamakan hadis mahfuz. Apabila dengar mari kita anak-anak pelajar ini ataupun umum orang Islam, ini hadis mahfuz, mana hadis gulawai dia hadis syaz. Tu nak kita faham istilah. Ya kena faham istilah, tak faham istilah tak boleh. Ikut dalam media mana-mana kena faham al-istilahat. Kalau tak faham tak boleh nak pergi. Media orang penega kena tahu cara dia. Nah, menega habis sing mutu kena tahu panggil dia, susunnya dia, alat-alat dia. Daripada juzuk-juzuk dia tu kita kena tahu. Orang menega kain baju, supa, orang menega emas perak, supa, ya ada. Nama dia kena tahu. Bukan mana tahu duk bergaduh dengan nama-nama. Tak kena duk bergaduh dak. Bahkan orang ngaji medik ni, orang ngaji pasien kedoktoran ni, head ni, bomo ni dia kenapa juga? Nama anggota manusia, nama obat, nama vaksin tu vaksin, ada kenapa? Tak ada orang nak jadi lebih, nak jadi hebat, nak jadi tak guna langsung otak, hidup karat gitu, tak ada. Nah, kita kena ngaji agama, sungguh dalam masalah agama. Kualiti tu baik. Jadi, pahal sungguh. Nampak tak tu? Tu mana kata kalau kita tengok dalam media dunia lah ni, bomo sapak mocok. Bomo gue sapak mocok. Gapo lagi? Orang menega sapak mocok, muhandis. Wisawak dalam bahasa Sia ni, sapak mocok. Tapi ad-din, agama, ngaji agama, heret-heret dada gitu. Dia tak sesuai. Bahkan ngaji agama lebih pada hak lain. Sebab dia nak jaga hati manusia. Hak tu nak jaga luar. Imam Syafi'i kata ilmu yang kena pergi dua. Ilmu hati, ilmu roh. Sakut paut dengan hati tu dan ilmu jasad. Maka setengah daripada ilmu hak agama mempunuhkan roh manusia, pegangnya manusia, amalan manusia. Setengah daripada ilmu hak luar ni, terutama kedoktoran ini, punuhkan jasad manusia. Ya punuh belakang, ada setengah-setengah. Ya tak saya nak penuh. Nampak ke tak? Tu. Itu hadis syaz, gulawai dia hadis mahfuz. Wa idza kana dha'ifan, dan jika adalah rawi itu rawi dhaif. Rawi tapi rawi dhaif. Tahu main lagu mana dhaif? Ni ulama royak ada siap-siap dah, ulama wak kita siap dah. Main ngaji hak dia belaka, tak ada duk pandai sendiri ni. Kita takribit tahzib. Buka dalam ning orang pun kata tok guru yang ada di dalam kitab ibu kitab 6. Ada dalam Bukhari, tok guru dia semua duk sini. Tok guru Muslim semua duk sini. Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah duk dalam kitab ni sebuah.
Pak tengok ulama kata gano, orang ni thiqah, orang ni majhul, orang ni saduq, yukhti, orang ni makbul, orang ni thiqatun, thiqah, banyak. Orang ni dhaif, orang ni majhulul hal, orang ni apa nama lagi dhaif. Banyak. Daripada perkara-perkara yang alim ulama kita sebut sini. Maka daripada tangganing lah kita boleh menitikan kepada daripada asas yang Imam Ibn Hajar buat di dalam kitab Taqribut Tahzib, naik lagi sampaikan kepada kita Al-Kamal bagi Abdul Ghani Al-Maqdisi. Gitu. Cara meniti lagu tu. Nampak tu tak? Baik. Jika dan apabila rawi tu rawi dhaif wa khalafa, dan dia itu mukhalafah, dhaif kemudian mukhalafah, man huwa arjahu minhu, mereka yang lebih gagah, lebih thiqah, arjah di mana awthaq, lebih thiqah daripadanya. Nampak dah tu, lebih thiqah daripadanya. Fa hadithu ad-dhaif, maka hadis yang rawi dhaif itu bawa datang yusamma munkaran, dinamakan hadis munkar. Apa tu dah dinamakan hadis munkar. Nanti tepat dia kita akan sebut contoh dia hadis munkar. Hak yang amo ingat dalam kepala ni ya pesing kata terkadang kita nak buat tubik tu takut ada tak faham tu, takut jadi silap faham. Ya tangga soal lagi. Nanti insya-Allah taala tepat dia yang lagi kita akan belajar ni banyak lagi tentang masalah ni, kita akan tengok rupa dia macam mana. Dinamakan hadis munkar. Hadis gapo? Hadis munkar. Mari dalam otak alhamdulillah sekarang ada satu hadis dalam riwayat Imam Tirmizi, dalam Sunan Imam Tirmizi. Kata apabila seorang itu halanya tali yang panjang itu turun di dalam telaga sekali dengan timur. Tani panggil timur, telaga tu kan duduk karat air, ambil air naik mari tu jangan ada timur dia tu. Dalun tu. Hatta turun gitu. Turun gi, lalu akan akhir sekali di atas Allah Subhanahu wa taala. Makna kata akan turun tali timur itu atas Allahu Jalla Jalaluh. Itu ada hadis tu di dalam Sunan At-Tirmizi. Orang riwayat tu adalah orang dhaif. Lalu Imam Tirmizi kata hadza hadisun munkarun. Imam Tirmizi kata itu adalah hadis munkar. Sebab apa? Sebab menyalahi yang ada dalam Bukhari dan ada dalam Muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala tertinggi di atas arasy, bukan duduk bawah patak tu. Tak. Itu makna kata hadis tu munkar. Apabila lagu tu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dhaif dinamakan hadis itu hadis munkar, kerana gulawe dia tu, hak menyalahi tu, hak lebih thiqah pada dia tu, wa yusamma wal arjah, mana kata hadis hak yang dibawakan oleh orang lebih thiqah yusamma ma'rufan, orang panggil dia hadis ma'ruf. Hadis ma'ruf ni gulawe dengan hadis munkar, hadis mahfuz gulawe dengan hadis syaz. Boleh pak istilah malam ni kita. Apabila orang kata ni hadis ma'ruf ni, faham dalam akal fikir dia kata itu adalah hadis gulawe dengan hadis munkar. Khalas. Ya belaga di antara belaga. Main lagu mana telur belaga dengan batu hak mana pecah kita kira lah. Tak gitu. Jangan kita buat atas, ya pecah batu tak pecah telur. Bukan telur lah lagu tu. Tak, ya faham lagu tu. Baik, tambihun. Ini tambih. Tambih ni nak peringatan lah. Mari kita tengok peringatan.
Ba'dul mutaqaddimin, setengah daripada ulama ilmu mutaqaddimin. Mutaqaddimin ini makna kata ulama hak duk di atas, korong yang ke atas-atas. Korong yang kedua, ketiga, keempat, kelima, kene, tu panggil mutaqaddimin. Sebab ulama hadis dia bagi dua, ada mutaqaddimin, ada mutaakhirin. Nampak tu tak? Ya kita tahu dulu. Ulama mutaqaddimin dia itu mengitlaqkan alal hadis, diitlaqkan di atas hadis innahu munkar. Terkadang dia itlaq di atas hadis tu hadis munkar. Dia kata hadis tu apa? Hadis munkar. Wa yaqsiduna mujarrada tafarrudir rawi, dan mereka itu kerana semata-mata memperasingkan oleh rawi, bukan munkar sungguh. Istilah dia tu. Ya, terkadang kita silap faham. Apabila sebut kata muttafaqun alaih, faham kan? Segera faham kata Bukhari Muslim. Tapi apabila lagi baca istilah di dalam kitab Abu Barakat Abdus Salam, dalam kitab nama Muntaqal Akhbar min Ahadis Sayyidil Akhyar, bagi Syekh Abdus Salam, disyarahkan matan itu oleh Imam Al-Shawkani di dalam kitab Nailil Awtar. Istilah dalam tu apabila sebut muttafaqun alaih, kalaulah kita tidak ada istilah, tak faham istilah, terkadang kita faham tu silap. Kita sengkau kata muttafaqun alaih supaya hak ramai-ramai. Lah mana? Bukhari Muslim? Tak. Ya ada soal lagi. Ya ada apa? Ya ada satu lagi. Yakni apabila sebut di dalam kitab Muntaqal Akhbar, apabila sebut kata muttafaqun alaih, kena kepada tiga orang. Pia Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim. Tiga orang apabila ittifaq, dinama kata muttafaqun alaih. Ya gitu. We faham? Apabila ulama hukum kata hadza hadisu munkar, kalau ulama mutaqaddimin, maksud mereka itu hadis yang memperasingkan dengan dia oleh rawi. Mana orang lain tak ada riwayat. Ya riwayat tak ada mukhalafah. Dengan orang lain dia pun tak ada dhaif. Akan tetapi dia perasingkan daripada orang lain. Orang lain tak ada riwayat. Ia je pergi ngaji hari tu, pergi belajar hari tu. Orang lain tak ada pergi. Ia rupa lagu tu. Lalu Syekh kata raji', kembalilah. Raji' ni maknanya nak hajar kita ni pergi tengoklah kitab besar. Ya lagu tu. Kita hajar sekali, kamar dia kita kena bawa diri ya. Orang kita ialah tu. Nampak tak tu? Setengah ulama nafsi yang kata dawamul hal muhal. Kena duk hajar sokmo ni tak boleh jadi. Makna menunjuk kata orang tu orang tak cidik. Orang cidik ni hajar sekali. Faqis ala qawli takun alamah. Alamah Al-Hariri dia kata lagu tu. Ambil perkataan aku, qiyah tengok dari atas aku hajar ni. Pakak pergi tengok hak lain pun supaya ni. Sebab tu kita ngaji dalam hak mana-mana. Ya rakyat satu misal, dua misal. Banyak tu ya. Lepas pada tu pergi cari ya. Lalu Syekh kata raji', terus kembali. Raji'. Kita ngaji ni kena sungguh. Sungguh ni datang pada mana? Datang pada hemuh. Hemuh hak mana? Hemuh hak tinggi. Sebab apa boleh tinggi? Kerana dia tahu tujuan. Orang tak tahu tujuan ni, kereta mapuh, suruh orang tolak, kamar dia jijak berik tambah. Itu orang tak ada hemuh. Tak sahwat, letih. Nampak? Tak sahwat. Orang tak ada hemuh, kita tak sahwat. Tak kira masalah penega, masalah mengaji, masalah gapo nama apa supaya.
Ya tak boleh, ya tak ada dhamir. Laisa lahu dhamir, tak ada. Raji' tarjamah Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi fi Muqaddimatil Fathi. Suruh kembali kelik kepada penterjemahan Muhammad bin Ibrahim At-Taimi di dalam kitab Muqaddimatil Fath. Apa makna Muqaddimatil Fath di sini? Di dalam kitab Muqaddimah Fathil Bari. Nama apa? Muqaddimah Fathil Bari. Nama apa? Nama Hadiyus Sari fi Muqaddimatil Fathil Bari. Muqaddimah dia. Nak baca Sahih Bukhari yang disyarahkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pasti kena baca Hadiyus Sari. Kalau tidak, nescaya kita tak faham gapo yang nak maksud kepada kita. Tu kita baca tu. Kena baca. Nak baca hak tu Fathul Bari ni berat. Hamba telah baca mari masa duduk luar negara berat. Nak boleh faham dia tu letih. Tak supa kita baca syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi tu ringan sikit. Sebab tu orang ngaji ni kena mula dengan syarah Imam Nawawi dulu, pasal syarah hadis tu. Fathul Bari ni ia tangga so lagi tinggi. Tapi pasal dia lah tinggi pun kita kena pergi. Ya pasti kena pergi, kena capai boleh. Nak kata kalau kita nak ngaji ke? Pasal dia. Kita pakai ada belaka, duit banyak kita lah ni tak. Kemewahan tu hewi mudah nak beli kitab nak gapo, tapi nak ambil istifadah daripada kitab tu, ambil faedah daripada kitab tu setengah lagi lah. Sebab tu kena sungguh. Ya tak rugi kita sungguh dalam midai ilmu ni, ya tak rugi. Ya tak rugi sama sekali. Orang tak sungguh dalam midai ilmu ni, rugi hidup payah rugi. Lekeh hidup payah dia. Terkadang hak tu hewi dah, kena guna lah ratik. Ilmu hak tu hewi tu, guna. Kena zakat kata ilmu kita tu. Kalau tak zakat, ya tak ada barakah. Di dalam ilmu pengetahuan kita tu, ya tak ada barakah. Wa arjahu yusamma ma'rufan, habis itu. Dalam kitab Muqaddimah Fath. Saya pun tolong dirajak pada kamu. Juzuk yang pertama ni, terjemuh dalam kitab Muqaddimah Fathil Bari ni. Juzuk pertama muka 398 dan juzuk pertama muka 493 dan 496. Darul Ma'rifah hak 13 jilid tu. Kita tengok di mukaddimah dia tu dapati. Dapati. Boleh kita tengok di sana. Bacalah. Kita ngaji dah ni. Saya nak mentasji'kan, nak menggalakkan, nak targhib orang hak ngaji tu. Wanzur aidan hadits al-istikharah fil Bukhari, dan tengok juga hadis sakut pau dengan istikharah di dalam kitab Sahih Bukhari. Ayo. Kita tengok dalam Sahih Bukhari tu. Saya pun rajak wi juga sini, tanda taruh. Supaya nak wi kata mudah kita nak pergi rajak. Ngaji pesen tahu sapakah humi selalu. Mudah jadi tegah dan jadi teguh dan jadi faham tu sungguh. Kita tengok dalam Bukhari rakam banyak mana? Rakam 1383 sekali dengan Fathil Bari nah. Sekali dengan Fathil Bari. Kita tengok situ. Imam Ibn Hajar katakan wa ruwiya an Muhammad ibn Munkadir hadithul istikharah wa laysa ahad yarwihi ghairuhu wa huwa munkar. Hadis ni mana diriwayatkan daripada Muhammad ibn Munkadir. Muhammad ibn Munkadir bukan orang biasa. Alim ulama, istimewa dia mustajabid doa. Kalau ya doa gapo pakai jala boleh. Ni makna sejarah ya lagu tu. Orang tu kecek mudah-mudah.
Muhammad ibnu Munkadir. Orang Allah Subhanahu wa taala. Nampak tu tak? Tu dia. Baik. Wa ruya an Muhammad ibn Munkadir hadisul istikharah. Hadis istikharah. Hadis istikharah. Dan tidak didapati seorang pun meriwayat akan dia, maka Ibn Hajar kata wa huwa munkar. Hadis munkar. Hadis gapo? Hadis munkar. Tu dia. Baik. Itu nak ayat kata cara kita nak kembali masalah. Cara kita nak kembali masalah. Tu dia. Nak kita faham kata hendaklah kita rajak nah. Rajak di dalam Fathul Bari pada rakam 1382. 1382. Baik. Itu adalah kata wa kalam al-Hafiz Ibn Hajar alladhi dzakarahu alaihi. Dan cakapan, makna perkataan Imam Ibn Hajar yang telah sebut akan dia, akan perkataan tu di atasnya, di atas hadis al-istikharah tu. Pada rakam tu kita tengok situ dapatilah. Wa ma naqalahu Ibn Hajar 'anil Imam Ahmad fi dzalika. Dan barang yang telah nakal akan dia, makna perkataan oleh Imam Ibn Hajar daripada Imam Ahmad pada dimakian itu. Dimakian mana? Dimakian cakapan dia terhadap hadis istikharah di dalam Fathul Bari. Di dalam Fathul Bari. Tu dia. Kalau gitu, itu nak kita faham kata. Nak kita faham kata cara kita nak fahamkan kalam al-a'immah, pasti kita kena faham di atas cara dia yang dihaturkan, yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh a'immah juga di dalam kitab-kitabnya. Nampak? Di dalam kitab-kitabnya. Wa idza qala al-Bukhari fi rawin, dan apabila telah berkata oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam rawi, terhadap rawi, innahu munkarul hadis, sesungguhnya dia itu munkarul hadis. Apabila Bukhari kata kepada seorang rawi, kata dia ni munkarul hadis, fahiya, maka perkataan hak biasa tu min irda'i ibaratit tajrihi indahu, makna kata termasuk daripada sepasik-pasik, sehuduh-huduh ibarat yang dia nak kritik di sisi Bukhari. Makna tak boleh buat kira. Apa makna kata Al-Bukhari kata orang ni munkarul hadis? Tak boleh nak buat kira lah. Nampak tu tak? Tak boleh nak buat kira gapo dah lah. Makna kata orang ni kita nak ambil hadis daripada dia, tak boleh. Nampak? Tak boleh nak ambil hadis daripada dia. Tu dah nawi kita faham jadi molek. Al-Bukhari ni masya-Allah dia. Ramai orang kama dia itu pakai istifadah, ambil daripada ilmu Al-Bukhari. Masa Al-Bukhari masuk Naisabur ni, Masya Allah, orang pakak berdeki ke dia, orang pakak lari, tak pergi ngaji dengan dia, belajar dengan dia. Cocok beberapa perkataan kata Bukhari ni lawan orang tua. Bukhari ni tak turut ajaran orang tua. Bukhari kaum muda. Bukhari Wahabi. Bukhari Mujassimah. Ni ikut kata. Sampai ke akhir sekali Bukhari ni tak boleh nak duduk di Naisabur. Tak boleh nak duduk dengan sebab apa? Dengan sebab hak ada kan suruh atas kepala tu duk fitnah. Ni terkadang orang kita buka Darul Quran. Buka daruning tapi otak tadi tu tak ada. Dia tak reti dalam masalah sejarah. Dhaif. Lagi nakirah. Nampak tak tu? Al-Bukhari hajalah tubik daripada negeri Naisabur, sorang diri dia. Imam Muslim nampak sia turut oleh belakang dua orang tu gi.
Orang pakat tepuk tangan lah berdeki dengan dia tu. Lah mana? Oh, Bukhari tak ada pihak ikut dia. Ada 2 orang kena lagu mana gitu dan gini. Beberapa tuduhan. Tapi hari ni lah mana? Al-haq ia akan tetap. Apa saya? Wa amma adh-dhabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi kadzalika yadribullahu al-amthal. Buka Darul Quran ni faham tak terhadap Quran? Terkadang orang kita ni buka Darul Quran. Qurani Darul Arqam kata nama. Akan tetapi syaitani pada faham. Ya Allah, ni makna kata teruk ni. Dia tak erti gapo. Di mana raya atas al-haq itu banyak daripada al-batil. Dia tak boleh nak pergi. Bukan tanda kata banyak tu. Betul. Tak. We faham kata situ tu nah. We faham we jadi molek. Jangan tak guna otak. Guna otak we jadi molek. We jadi berjuru. Sebagaimana kita nak bawa Al-Quranul Karim. Cakap kita tu menunjuk kata hak dalam kita tu bukan Quran. Bahkan wahyu syaitan ni. Nampak tu tak? Tu nak bagi kita faham. Yang ke seterusnya hadis rakam 139. Hadis rakam 139. Makna soalan 139. Uzkur ba'dal kutubil mu'allafati fil ilal. Tok guru, tolong sebut sikit setengah daripada kitab yang disusunkan tentang masalah ilalil hadis. Cuba sebut sikit Tok guru. Lah mana? Nampak tu tak? Cuba Tok guru sebut sikit kitab-kitab yang ulama kita susun untuk kita nak fahamkan tentang ilalil hadis. Ilalil hadis, penyakit-penyakit hadis. Lagu mana cara-cara kita nak faham mengikut alim ulama hadap cara tentang agama ni lah mana? Ada ke tak? Ya ada belakang dah. Bukan duk pandai sendiri orang kita ni, ya ada gapo nama? Ada tempat ambil. Ada tempat faham. Tapi orang atas nak faham duduk situ. Ya lemah. Dhaif. Sebab itulah tak boleh nak benguhkan orang kita ni. Nak benguh tak boleh sebab duk jadi naum. Naum dengan orang tak erti. Nampak tak tu? Maka kita tak salah. Tak usah nak beri harga sangat. Orang-orang lagu tu dia tak faham. Nampak kan tu? Jawabnya soalan 139. Minhal ilalu libnil madini. Setengah daripada kitab yang disusunkan tentang ilalil hadis iaitu kitab ilal bagi Imam Ali ibn al-Madini, guru bagi Imam al-Bukhari. Kitab dia sebuah ni kitab ni lah kalau kita nak tengok ni kitab ni. Kitab ilalil hadis wa ma'rifatur rijali wat tarikh lil Imam al-Kabir al-Hujjah Abil Hasan Ali Ibn al-Madini yang meninggal pada tahun 234. Tak payah ingat. 234. Imam Ali Ibn Madini meninggal. Yang ditahqiqkan oleh guru hamba iaitu Dr. Mazin As-Sarsawi itu hafizahullah daripada Kuliah Usuluddin wa Da'wah Bizaqaziq Misr. Al-Azhari lah dia ni. Tapi akidah salaf. Alhamdulillah. Yang seterusnya Al-Ilal lil Imam Ahmad bin Hanbal. Tak ada waris sini. Duduk di maktabah. Ilal lil hadis bagi Imam Ahmad Ibn Hanbal. Yalah juga. Hadis dalam ni ya waris. Dia sebut di dalam kitab ni beberapa hadis-hadis yang ada masalah. Yang jadi kita tengok tadi itu tu nampaknya supaya sambung akan tetapi tak ada sambung. Tapi ni kitab tinggi lah. Kita ni baru nak belajar, kenal dulu pun tak apa. Kenal dulu tak ada masalah. Lagi kita akan tengoklah bab-bab dia tu. Dan kitab Al-Ilal lil Imam Ahmad ibn Hanbal. Kitab Ilal ni tebal ni.
Tebal ni. Hak cetak ke baru ni tubik 3 jilid. Hak Imam Ahmad Ibn Hanbal sendiri tulis. Imam Al-Mubajjal, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Dan seterusnya iaitu apa nama? Al-Ilal Ibn Abi Hatim. Ilal Ibn Abi Hatim ni ada 9 jilid semua. Yang diperiksakan oleh guru kita iaitu Syekh Ustaz Ad-Doktor Al-Allamah Al-Muhaddis Sa'd Al-Humaid. Salah seorang daripada guru kita lah juga dia tu. Nah, dia tahqiqkan kitab bagi Imam Ibn Abi Hatim. Dan kitab Al-Ilal lil Imam Ad-Daraqutni. Hak ni hak sempurna. Makna kata semua orang pakat berbudi bahasa dengan Ilal Ad-Daraqutni belaka. Al-Ilal lid-Daraqutni. Lidal Ad-Daraqutni. Dan seterusnya Al-Ilal At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi ada kitab Al-Ilal hak dia, iaitu kitab Ilalil Kabir bagi Imam At-Tirmizi. Ni kitab ni. Ilal Al-Kabir lil Imam At-Tirmizi yang disusunkan oleh Abu Talib Al-Qadhi. Al-Qadhi yang ditahqiqkan oleh guru bagi guru kita iaitu Syekhul Muhaddis Subhi As-Samarra'i. As-Samarra'i salah satu daripada guru kita, guru bagi guru kita yang ada di dalam silsilah Al-Asanid hak kita duduk sini. Dia orang Iraq. Inilah orang panggil kata kitab yang dituliskan oleh Imam At-Tirmizi. Dan akhir kitab bagi Sunan At-Tirmizi ni ada juga orang panggil Ilalis Saghir. Ilalis Saghir ada di dalam kitab Sunan Imam At-Tirmizi. Sunan ni. Dalam kitab Sunan At-Tirmizi, Imam Ibn Rajab dia syarah. Duduk di sini. Lepas daripada hadis rakam 3950 ni, Sunan Tirmizi, mari Kitabul Ilal. Kitab yang ke-52 sini. Apa panggil Ilalis Saghir. Hak tadi tu Ilalil Kabir. Ni ulama-ulama kita buat mari belakang dah. Tak ada kena jadi pelik gapo lah. Kita tu mari pakat mengaji we tahu. Nampak tu tak? Dan at-tatabbu'at Ad-Daraqutni lid-Daraqutni. Tatabbu'at iaitu yang ditahqiqkan oleh guru bagi guru kita iaitu Syekh Abi Abdurrahman Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, iaitu Ilzam wal Tatabbu' bagi Imam Ad-Daraqutni. Ni kitab ni. Jelas? Beberapa kitab ni kita baca di atas guru-guru kita dan dia itu syarah kepada anak-anak murid dia. Jelas belakang ni. Kitab-kitab sakut paut dengan Ilalil Hadis. Thumma kutubu lis-sunan, dan kitab-kitab as-sunan. Tu'tabaru kutubu Ilalil Hadis, yang dibilai kata dia tu termasuk daripada Ilalil Hadis, wa yustafadu minha kathiran fi janibil ilal. Diambil faedah daripada kitab-kitab tersebut tu banyak. Daripada segi kitab-kitab, daripada segi Ilalil Hadis seperti kitab As-Sunan lil An-Nasa'i. Apabila sebut kita kitab Ilal bagi An-Nasa'i, iaitu kena pada Sunanil Kabir 10 jilid. Mau tak ada warid dak sini. Hak 10 jilid itu. Orang panggil kata Kitabul Ilal bagi Imam An-Nasa'i. Adapun kitab Mujtaba ataupun Sunanis Saghir hak kita duk baca ni iaitu tak diitlak kata dia tu adalah kitab Al-Ilal. Kitab Ilal kena pada kitab Sunanil Kabir bagi Imam An-Nasa'i. An-Nasa'i. Dan setengahnya was-sunanil kubra lil Baihaqi, dan kitab Sunanil Kubra bagi Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Hak 12 jilid itu, hak cetak ke baru tu, dan ada lagi hak banyak lagi tu. Hak tu adalah Kitabul Ilal juga. Imam Baihaqi akan royak sebab-sebab berhajatkan kepada kita itu mutalaah dan tengoklah. Tu. Itu adalah perkara-perkara sakut paut dengan kitab yang kita kena kenal. Bahasa dia dah nak kerja gapo-gapo kena kenal alat ya dulu. Alat ya gapo-gapo tapi hak ni lepas daripada gapo kita mengajikan beberapa kitab mustalah lah tak pada dengan hak ni so.
Kena lepas beberapa kitab lagi atas daripada ning, barulah kita itu masuk dalam kitab-kitab tersebut saat ning. Yang keseterusnya, soalan 140. Soalan 140. Arif ziyadat al-thiqah. Kenalkan akan tambahan bagi thiqah. Makna perkataan yang tambah di dalam sanad ataupun dalam matan daripada riwayat, daripada orang tertentu hak thiqah, mari tambah. Gapo dia? Gapo makna ziyadatus thiqah? Ziyadatus thiqah ni makna macam mana? Makna macam mana? Mari kita tengok. Dia kata jawapannya, idza tafarrada ar-rawi bi ziyadati fil hadis fil matni awis sanadi, iaitu apabila memperasingkan seorang rawi dengan tambahan, mana bawa tambahan mari pada hadis, tak kira pada matan ataupun perkataan dalam matan ataupun perkataan dalam sanad, an baqiyatir ruwah, daripada ketinggalan hak rawi-rawi lain. Orang lain tak ada royak, tapi dia tu orang siqah, royak tak ada mukhalafah gapo dengan orang, tapi ada tambah perkataan, tambah orang dalam sanad tu. An syaikhin, daripada guru dia, lahum, bagi mereka puak-puak apa panggil arwah tu, tusamma hadhihi, dinamakan ini ziyadata thiqah. Orang panggil ziyadata thiqah. Orang ngaji nak tahulah. Apabila kita pergi ngaji dengan alim ulama pula di luar-luar negara, kita boleh ambil tahu masalah ni. Masalah ni. Wa dzalika idza kana ar-rawi thiqatan. Dan dimakian itu urusan ini apabila adalah seorang rawi itu rawi thiqah. Rawi apa? Rawi thiqah. Rawi itu rawi thiqah. Heran tu. Kalau rawi tak thiqah, lain tak dinamakan ziyadatus thiqah lah. Ziyadatul dhaif, hak tu tak kira. Nampak dah tu? Supaya ziyadatun nakirah tu lah. Bukan makrifah, tak boleh buat kira. Kena buat kira hak nampak tu. Itu rupa dia. Pasal lagi nak warilah misal. Nanti tengoklah misal macam mana. Orang tanya pula, habis soalan 140. Mari kita tengok soalan 141. Ma hukmu, apakah hukum? Hukum gapo? Ziyadatis thiqah. Hukum ziyadatis thiqah. Hukum perkataan dalam mata hak tambah mari oleh orang thiqah ataupun perkataan nama orang hak tambah dalam hadis tu daripada orang thiqah ni macam mana? Boleh terima ke? Kau tak boleh nak terima ke? Kau macam mana? Tengok. Jawab soalan 141. Ba'duhum qabilaha mutlaqan. Setengah ulama al-hadis, ia terimakan ziyadatus thiqah mutlaqan semata-mata. Terima semata-mata. Sebab apa? Sebab orang thiqah dah dia kata, terima, tak ada gapo. Wa ba'duhum radduha mutlaqan. Setengah ulama dia kata talak semata-mata. Jadi salah kata hak ni terima semata-mata, ni talak semata-mata. Dua pendapat situ. Apabila kita ngaji dalam mustalah, terutama dalam masalah bab khusus, iaitu bab ziyadatus thiqah, aja jumpa. Kita nak ngaji we tahu kata apabila ulama kecek ni gapo hak kita boleh ambil faham. Ni orang dok kecek kita dok tengango ni ya, bukan. Kita nak kongsikan walaupun kita jadi orang dengar, tapi kita nak kongsi juga. Supaya orang tak pandai buat dapur tu lah, tapi berasa di lidah sedap tak sedap boleh royak. Tak apa dah. Ni sedap tak sedap pun tak tahu juga. Berat lagu tu. Nak gitu. Tubik jadi dua. Setengah ulama tak terima semata-mata, setengah ulama tak terima semata-mata. Wa ba'duhum, dan setengah daripada ulama itu fassala fil mas'alah. Dia beri apa nama perbincangan. Fassal, makna kata nak mari tafsir. Nak mari menyata hak mana boleh terima, hak mana tak boleh terima. Kok tu.
Ghalib pendapat kita dan pendapat alim ulama kita duduk sini. Wari perkataan mujmal, perkataan yang pesing luah-luah, bukan nak terima semata-mata, bukan nak tinggal semata-mata, tolak semata-mata, tak tafsir tengok. Lagu mana? Hak ni hak molek sekali. Pendapat hak molek sekali ginilah. Wa ba'duhum fassala fil mas'alah, iaitu pada masalahnya faqal, kata ulama tu hak ni pendapat yang ketiga ni adalah pendapat mu'tamad. Pendapat apa? Pendapat mu'tamad. Faqal in ittahada majlisus sama' lam tuqbal. Dia kata, jika jadi persatu majlis hadis, majlisus sama' mana orang majlis baca hadis. Muhammad pun mari, Abdullah pun mari, Muhaimin pun mari, Rayyan pun mari, pakak mari belakang. Tak ke? 2-30 orang anak murid mari duk likung untuk guru dia. Ataupun 40 orang mari duk likung untuk guru dia. Gitu ya. Mari-mari duk masuk ngaji dengan alim ulama kita zaman-zaman tadwin ni. Ya ulama yang ngajar ya ada dua majlis, ada majlis khusus, ada majlis hak umum. Dua majlis itu. Lalu dia kata, ulama kata di sini kata kalulah satu majlis tu ada 40 orang ataupun 30 orang. Jadi satu pakat duk dengar belakang mari pakat hadir belakang ni. Kalau nyagi tambah jangan tambah perkataan sama ada dalam sanad ataupun dalam matan, lam tuqbal, tak diterima. Sebab apa orang pakat dengar belakang mu tambah mari, makna mumi hak lain lah mari. Tu dia. Nampak tu tak? Tu nak uji kita faham. Kalau satu majlis tak terima. Wa ini ta'addada qubilat. Kalaulah majlis lain-lain, majlis berlainan, maka diterima. Nampak tak tu? Majlis hari ni main ngaji, esok main ngaji, majlis lain-lain. Kamu dia hak yang tambah tadi tu orang sikah majlis yang kedua. Tak apa. Itu lain. Wa hunaka aqwalun ukhra. Di sana ada pendapat hak lain lagi. Pendapat hak lain lagi. Mana kata lebih daripada 3 pendapat. Hak lebih lagi tu orang panggil kata tak masuk mana di dalam pembahasan dah lah. So Allah kata hak 3 ni hak kita nak pegangnya. Terima semata-mata, tolak semata-mata. Hak yang ketiga ni hak mu'tamad, hak yang gagah, iaitu tafsir tengok. Lagu ni boleh, lagu ni tak boleh. Tu hak tu pendapat yang duk hak kuat tu, pendapat tengah kata. Wallazi narahu sawaban, dan Syekh kata hak kami nampak kata betulnya annahu la yuhkam fiha bihukmi muttaridin, bahawa tak boleh kita nak hukum pada masalah ziyadatas siqah ni dengan hukum yang pesen terusai gitu. Okey. Nampak tu tak? Tak boleh lagu tu. Lagu tu tak boleh. Bal yunzar, bahkan ditilik ila qara'inah. Tilik pada qara'in. Makna tilik kepada alasan-alasan yang kena buat bincangan pula. Ni awam tak siapa. Dia kena fak khawas, fak ahli dia salah. Kita nanti dengar dia. Nanti dengar dia, kita pergi boleh sekali dengan demo tengok nak boleh. Tapi aku tak pandai tengok, aku nanti dengar orang ijtihad ya. Gitulah. Tak apa dah menyaksi. Tuhitu biha nahwa thiqatin min zadin aw da'afahu kathratuhum aw qillatuhum. Mana? Makna yang melimputi dengannya, iaitu dengan qara'in itu akan diri orang siqah tu. Orang royak tadi tu, perkataan hak tambah tu, daripada tambah zadin tambahan, ataupun melemah akan dia. Orang royak tu lemah. Tuhitu kathratuhum aw qillatuhum, banyak ataupun sikit.
Banyak mereka itu ke sikit mereka itu. Tengok pilih pula. Kena cara pula pada ini masalah ni. Hak ni masalah yang berhajat kepada ahli dia. Kita dengar tahulah, serah kepada ahli dia lah masalah ni. Supaya nak kita itu boleh ambil reti faham tupai dia lah. Pandai mung lah, cara lah mung ahli. Mukhalafatuhum au muwafaqatuhum. Menyalahi mereka itu ataupun sepakat mereka itu. Perkataan tu anak murid lain pakat belaka ke, pakat tolak belaka ke, kena cara semula pula. Wa kadzalikal hukmu fil wasli wal irsal. Dimakan itu juga nak hukum kata hadis ni sambung dan hadis mursal ke lagu mana, tengok pula. Wa fir raf'i wal waqfi, dan pada hadis itu marfu' ke hadis mauquf ke, fayuhkam lil arjah, maka dihukumkan hak mana lebih kuat alasan dan sokongan daripada bantuan-bantuan ilmu pengetahuan tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak ni halusi. Kita tak sah. Sini fu ahli dia. Tu fu ahli dia. Ilmu ni kalau kita giwi kepada orang bukan ahli, ia jadi seolah kata tak ada harga. Tak ada harga. Dia kena wi kepada ahli dia baru jadi ada harga. Supaya kita, baca kita, periksa kita, dia kena ada tepat hari dia. Barulah tubik ya tak orang ni, periksa ya gini, baca ya gini. Ikut ikut nak kata gitu. Hai, tak boleh lagu tu. Tak betul lagu tu, tak faham, tak betul lagu tu. Nampak tu tak? Tu. Inilah mustalahil hadis. Yang musuh Allah Subhanahu wa taala serabut sakit kepala. Sebab apa? Sebab dia nak tipu tak boleh. Nak buat orang gantung kepada perkataan yang bukan hadis tak boleh. Tak boleh. Tak boleh buat. Hal ni tak boleh sungguh. Tepat kita ni kurang lagi masalah ni. Ya kurang. Belakang-belakang ni ya. Baru 20 tahun, 25 tahun ni, sekat ni baru orang tanya. Sahih dak hadis tu? Hadis ni dak rajak mana? Mana sanad hadis ni? Hadis ni dalam kitab gapo? Baru ada soalan-soalan lagu tu. Belum daripada tu, cuba tanya orang tua kita. Hak mengaji itulah. Cuba tanya orang tua kita hak mengaji itulah mana. Duk dengar ke dak? Pernah dengar ke dak? Perkara-perkara pasal ilalil hadis ke gapo ni? Ilmu tu dah ada tapi seolah kata pancaran dia itu tak jadi gagah mana. Ilmu bukan tak ada dah ilmu. Tapi pancaran dia tu suluk ke cahaya ilmu mustalahil hadis, ilalil hadis, jarh wa ta'dil, dirasal asanid. Ya setara mana? Hak tu kena ukur semula. Nampak supaya orang tua kita dulu pakai kelubung halu-halu gitu ya. Nak gitu ke? Nak pakai panjang supaya orang sekarang lah ni tutup aurat. Tak ada mana. Jamin tu ke. Nah, jamin tu. Tak ada kain ke? Kain tu ada. Tapi, kalau bahasa saya panggil kanium tu, kurang. Suasana tarik ke tu kurang. Hanya gitu. Nampak dah tu? Hanya gitu. Bukan nak kata ilmu tu tak ada baru ada. Dak, ya ada lama. Dah. Cuma pancaran dia tu. Pancaran dia itu jadi tak ada jadi gagah mana. Sebab apa tak ada gagah? Ada beberapa sebab. Tak boleh sebut sini takut orang murih. Dia kena majlis khusus. Tak apa. Ada beberapa sebab. Nampak ke tak? Ada beberapa sebab yang ulama kita royak ke betul. Betul. Orang panggil awamil. Bahasa Arab kita. Ada sebab-sebab dia. Nampak tak tu? Tu tak apalah. Nanti akan tepat dia. Ya bahasa dia lah. Akan tepat dia. Kita akan dengar pula lah. Perkara-perkara tersebut tu. InsyaAllahu ta'ala. Ya tak ada payah ngaji ni. Ya bahasa dia. Ya kita ada gitulah. Sebab tu Imam Bukhari ya buat bab. Dalam kitab dia. Bab khusus kerana ilmu ni kepada orang tertentu. Bukan ilmu kita kena rayak belakang. Tak. Nampak tak tu? Banyak. Daripada ilmu yang hak ni orang ni je boleh tahu. Orang lain tak boleh. Ya ada ilmu lagu tu.
Tapi akhir-akhir tu dia boleh tahu juga, dia pandai dengan umur dia, dengan cara memikir dia dan sebagainya. Itu lainlah. Itu lain. Kemudian mari tengok sikit lagi. Mathil 100 soalan 142. Mathil li ziyadati thiqah. Li ziyadati thiqah ni jawab misal sikit. Wari misal sikit. Ni nak wari. Dia kata ba'du ahli ilmi mathala ba'du ahli ilmi bihadithin. Dia itu ulama kita daripada ahli ilmu ni dia memisalkan dengan satu hadis. Wak contoh, mana ayat kata ziyadatus siqah ni contohnya gini. Ni tengok contoh. Ni jadi tak berat mana kita ni. Nah, tengok cerita. Dia kata hadis bunyi kata ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagi aku ni Nabi kata bombing ni sebagai masjid dan dia itu cuci. Makna lagu mana dengan cara sepatah lalu, di mana kita pun kita boleh semaya atas muka bumi Tuhan. Malaikat tepat-tepat hak Nabi istisna tu baik seumpama tandah bilik air ke, tepat tak gapo kane uta ke, tempat yang ada najis ke, tu lainlah. Tapi semua gitu. Umat lain dah nak buat ibadat kena tepat dia ya, hak kita pandai mana pun tak apa. Nampak dah tak? Hak kita tak ada masalah. Hak mana pun tak apa. Tu nak ayat kata ju'ilat li al-ardu masjidan. Jadi tempat sujud belaka. Tapi hak tempat tak boleh nak buat sujud, jangan kubur, tak boleh buat semaya buat sujud lah. Semaya mayat tu tak apa, dinamakan doa. Pada hakikat bukan dia rokok sujud. Nampak dah tu? Tu. Kerana kita kena jaga di sini, kerana al-kuburiyun dia nak hajak orang supaya nak pergi sujud kat kubur. Dia kata kalau tak boleh nak sujud kubur, nak semaya tak boleh, dia kata lepas tu duk semaya mayat. Tak kubur boleh, dia kata. Tu mana kata orang awal tak ada nak kira tu. Dia tak ada nak kira. Sebab tu kita ni kena muluk, kena hurai, kena rayak. Apabila mari cahaya, marilah gelap. Gapo panggil susung tines setara mana buka cahaya habis licin gelap tu. Nah, dia duk jadi gelap dalam otak sebab apa? Ilmu tak sapa. Apabila ilmu kita buka cerah tu, ya right. Habis. Tu jadi supaya orang suka duk dalam gelap tu, dia tak suka pada cahaya, dia suka duk dengan gelap, seperti telah lawa gitu. Nampak tu tak? Tu dia. Baik. Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Dan suci. Gapo mana suci bumi ni? Mana boleh bertayamum. Boleh apa? Boleh bertayamum. Tiba-tiba hadis ni duk mana ni? Hadis ni ada dalam Sahih Al-Bukhari ni. Siapa dia nak pergi tengok? Kita tengok dalam Sahih Bukhari ni. Rakam 335 dan 438. Kita tengok situ. Kita tengok dalam Al-Bukhari hadis duk situ. Kita tengok. Orang kita kalau ada anak cucu luar negara tu, ngaji luar negara, senang benar. Tengok kitab ayah beli tu, tengok. Nak tengok ayah nak tengok sikit, buka tengok. Nampak. Setengah-setengah ulama dia kata kita buat amal dengan kita nampak sendiri tu, ia ganjaran tak serupa. Nampak? Bukan mana kata kita ikut saja ni, kita tengok dengan mata kita. Serupa tak? Tak serupa. Tu pakat pehel belakang dah tu. Situlah. Tafarrada Abu Malik Al-Ashja'i bi ziyadatin. Datang seorang tokoh ulama Abu Malik Al-Ashja'i nama. Abu Malik Al-Ashja'i ni makna kata orang panggil gelar dia. Nama dia Sa' Ibnu Tariq Ibnu Ashyam Al-Ashyam. Tu. Yang meninggal dia kata Ibn Hajar lebih kurang tahun 114. Orang thiqah. Imam Ahmad kata dia orang siqah. Zahabi kata siqah dan lain-lain lagi kata siqah. Dia mari tambah ke apa? Dia tambah kata wa turbatuha tahurun. Wa turbatuha tahurun. Makna kata dan tanah dia tu suci. Tambah turbatuha tahuran ni tambah daripada Abu Malik Al-Ashja'i.
Dalam Bukhari tak ada. Tambah hening ni. Maka ambil dana tambah hening. Pia sebut tambah hening. Imam Ad-Daraqutni sebut di dalam kitab Sunan. Amo nak baca sanad we dengar di sini, mudah-mudahan kita boleh dengar sanad. Apabila kita dengar alim ulama kita ni seolah kata dirahmati sekali dengan kita lah. Katanya Imam Ad-Daraqutni wa bisanadi ilal imami Ad-Daraqutni. Qala al-imam rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad bin Abdullah ibnu Ghailan. Berkatanya Imam Ad-Daraqutni daripada sanad kita ni sampaikan kepada Imam Ad-Daraqutni dan berkatanya Imam Ad-Daraqutni berkata telah mengkhabar akan daku oleh Muhammad bin Abdullah bin Ghailan. Qala Ghailan akhbarana Al-Husain. Al-Husain ibnu Junair. Telah mengkhabar akan daku oleh Husain, guru aku, anak Junaid. Berkatanya Husain akhbarana Sa'id bin Salamah. Telah mengkhabar akan daku oleh Sa'id ibnu Salamah. Berkatanya Sa'id haddatsani Abu Malik Al-Asja'i. Telah mencerita akan daku oleh Abu Malik Al-Asja'i. Wa qal, kata Abu Malik, ju'ilatil ardu kulluha lana masjidan wa turbatuha tahuran illam yajidil ma'a. Hadis rakam 970 daripada Sunan Ad-Daraqutni. Lah mana? Al-Asja'i katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan bombing semuanya bagi kita ni, bagi umat kita ni sebagai masjid. Jadi masjid dan tanah dia tu suci jika tidak didapati air. Boleh tayamum dengan tanah. Ni riwayat tambahan daripada Abu Malik Al-Asja'i. Nampak tak tu? Ni riwayat ni. Dan Imam Baihaqi pun riwayat lebih kurang itulah di dalam Sunan dia Al-Kubra pada rakam 1029. Darul Kutub Ilmiyah. Kita tengok sana. Saya wari sanad sini tapi tak mau nak baca dah lah. Nak baca sikit boleh sini. Ia kata wa bisanadi ilal Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala qala Al-Baihaqi akhbarana Abu Abdullah Al-Hafiz. Ni guru bagi Imam Baihaqi. Qala akhbarana Abul Walid Al-Faqih. Berkatanya Abu Abdullah Al-Hafiz itu telah mengkhabar akan daku oleh Walid Al-Faqih. Qala hadatsana Hasan ibn Sufyan. Hasan ibn Sufyan gaya kata haddatsana Abu Bakr. Dan kata Abu Bakr haddatsana Ibnu Fudail. Dan kata Ibnu Fudail an Abi Malik Al-Asja'i. Daripada Abi Malik Al-Asja'i. An Raibai. Daripada Raibai. An Huzaifah. Daripada Huzaifah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ju'ilat li. Dijadikan bagi aku ni turbatuha tahuran. Tanah itu suci. Idza lam yajidil ma'a, apabila tidak didapati akan air. Maka Baihaqi kata rawahu Muslim an Abi Bakrin ibni Abi Syaibah. Ini ada dalam Sunan Al-Baihaqi. Maka wa turbatuha tahuran tambah riwayat Abi Malik Al-Asja'i. Ulama terima. Ulama terima akan riwayat ni. Nampak je tak? Tu dia. Kemudian akhir ni insya-Allah taala pada malam ini 143 wa bima istadalla ba'du ahli al-'ilm litawaqqufihim fi qabul ziyadati thiqah. Dengan alasan apakah telah mengambil dalil oleh setengah daripada alim ulama dia itu nak terhenti mereka itu pada masalah nak terimanya ziyadati thiqah. Dia berhujah lagu mana? Dia berhujah macam mana? Jawabnya 143 istadallu biqissati dzil yadain. Mereka itu ulama dia berhujah kata ziyadatus siqah tak boleh nak terima. Kata ni, hujah kami sini iaitu kisah dzil yadain.
Kisah Zilyadain. Zilyadain sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tangan dia panjang pada orang lain. Dua tangan ni panjang pada orang lain. Lalu Nabi panggil dia, kata, ampunyo tangan. Ampunyo dua tangan. Orang lain tak ada tangan ke? Ada. Tetapi ia panjang pada orang lain. Maka ia tak ada mungkin ke apa? Nabi panggil, ya Zaljadain. Hei, ampunyo tangan. Ya nama bukan nama tu. Nama dia. Khirbaq. Nama Khirbaq. Alif, lam, kha, ra, ba, alif, qaf. Khirbaq. Tu nama Khirbaq. Tu nama dia. Zilyadain. Hadis ni ada dalam Bukhari ni. Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika fi hadis. Dimakan itu pada hadis mana? Ni hadis ni. Aqasuratis salatu, ya Rasulullah, mu nak qasas maya ke? Am nasita ya Rasulullah, kamu terlupa? Hadis ni orang panggil termasuk daripada hadis yang kita telah baca gidah dulu dah. Telah baca gidah dulu tentang nak menentu tadi itu, kata semaya zuhur ke semaya asar ke semaya isya. Nak menentu tak boleh. Nak menentu tak boleh. Setengah ulama kata zuhur, setengah ulama kata asar, setengah ulama kata isya. Lalu dia tanya, Rasulullah, anta wi salat dah ni 2 rakaat ni, anta nak qasas semaya ke anta terlupa? Sebab Nabi walik ke dia tak buat lagu ni. Zilyadain hak tegar. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala ashabahu an mada sihhati qawli Zilyadain. Sahabat itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya akan sahabat dia, sungguh ke sah setara mana daripada perkataan hak Zilyadain ni tegar aku? Jadi Nabi tak terima selalu daripada perkataan hak Zilyadain. Nabi tanya sahabat lain, aku lagu ni ke? Sungguh ke sebagaimana Zilyadain kata? Ma'a kauni Zilyadain sahabi, sedangkan Zilyadain ni sahabat, bukan orang lain. Sahabat sungguhlah ni. Hak tengok Nabi, beriman dengan Nabi, kemudian mati di atas beriman dengan Nabi gitu. Sahabat sungguh. Bukan sahabat hak Allah ni lah. Sahabat lah ni tak kira. Was-sahabatu udul. Semua sahabat itu dapat keadilan. Adil sini makna lam yata'ammadu al-kazib. Mereka itu tak sengaja nak dusta di atas Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nak ayat tak? Hadis ni sebagai dalil hujah bagi orang yang tak terima ziyadatus siqah. Ada jalan? Ada jalan. Ada jalan. Sebab apa? Tengok. Sebab kalau tak kata wa turbatuha tahurun, madaidah dengan lafaz Bukhari ni, ju'ilatil ardu masjidan wa tahura. Kalimah tahuran tu tak kena wari dah. Wa turbatuha tahuran, tak kena wari dah. Madaidah. Tetapi hujah orang terima akan ziyadatis siqah, dia kata nak menjelaskan lagi makna. Ada jalan, tak apa. Hak lagu ni tak ada masalah. Boleh khilaf, boleh kita terima pendapat gimari dengan tidak ada perbantahan di antara dua pihak. Orang panggil khilaf ke apa ni? Khilaf tanawwu'. Khilaf pesen kata boleh terima belaka, sama-sama ada alasan. Bukan khilaf tadad. Khilaf tadad tak boleh. Khilaf tadad hatu tu ditegah, tak boleh. Tu. Itulah sedikit daripada soalan yang ke-138, 39, 40, 41, 42, 43. Ni soalan adalah malam ni insya-Allah taala. Maka kita akan berhenti sini dulu, lagi kita akan masuk iaitu arif illah al-qadihah lil hadis. Nak tengok penyakit-penyakit hadis, penyakit-penyakit yang memudahkan hadis. Gapo? Ni kita ngaji sampai ke darajat yang kelima dah ni. Yang pertama berhubung sanad. Yang kedua al-adalah. Yang ketiga ad-dhabt. Lepas tu yang keempat syaz. Ngaji dah nak sampai al-illah ni yang kelima.
Nak boleh jadi hadis tu sah sungguh pada Nabi SAW, kena melalui syarat hak ni. Barulah hadis tu dikatakan hadis Nabi sungguh. Itulah sedikit daripada pembentangan tentang masalah mustalahil hadis pada malam ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Maka akhir ni marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala itu buka hidayah kepada kita, boleh kita fahamkan ilmu mustalahil hadis sebagai ilmu yang nak jagakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita itu jadi mulia dan dapat juga syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab kita calonkan diri kita nak jaganya, nak belanya akan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah lupa sama-sama kita berdoa akad bala petaka daripada negara kita dan daripada diri kita, keluarga kita, ibu bapa kita, guru kita, kawan kita dan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belakalah dan semua tu harap kita sebar pengajian kita kepada orang-orang yang berkenaan, yang kita itu kasih sayang pada dia. Dan jangan kita terlupalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, di atas kita sama-sama berdoa kepada majlis dan sama-sama kita itu kongsikan dengan tenaga, dengan harta benda supaya kita itu boleh capai kemenangan dunia dan akhirat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita jadi orang yang suka nak bantu agama. Kita dah ambil istifadah daripada agama, maka kita sokonglah agama supaya kita itu dapat jadi jaya di akhirat dan di dunia. Mudah-mudahan kita itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan amalan kita semua. Sekadar itulah dulu aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.